السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi Jumaat ini kita dapat meneruskan pengajian kita tadabbur ringkas surah As-Sajdah, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki kumpulan ayat yang Allah menyebutkan tentang jenis manusia yang Allah sediakan nikmat syurga yang penuh dengan kenikmatan, yang mana bermula daripada ayat yang ke-15 Allah menyebutkan lawan kepada ayat-ayat yang sebelum ini, yang mana kita telah baca pada ayat yang ke-14 pada hari yang sebelumnya. Allah menyebutkan tentang sesiapa yang dia tidak beriman kepada wahyu, dia tidak mempercayai persediaan, dia tidak mempercayai akan satu hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang azabnya itu kekal. Maka pada pagi ini kita akan mempelajari ayat yang Allah mengajak kita supaya kita menjadi manusia yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, untuk mengetahui apakah tanda manusia itu dia benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Allah ada menyatakan pada ayat yang ke-15, dan nanti kalau ada waktu yang kesempatan kita akan masuk kepada ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15, nota yang bercetak, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 109, manakala slide nombor 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ini dia ada sujud tilawah. Jadi kalau tuan-tuan kita ambil masa untuk sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita
Innama yu'minu, hanya sesungguhnya. Kalau tuan jumpa ayat yang berbunyi innama, maknanya Allah Ta'ala nak mengkhususkan. Allah nak kata tak ada orang lain, melainkan orang yang seperti ini. Itulah dia panggil innama. Innama yu'minu bi ayatina, hanya sesungguhnya orang yang benar-benar beriman. Jadi Allah kata nak tahu orang yang benar-benar beriman, dia yakin, dia percaya, dia yakin bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Jadi Allah bagi tahu tanda-tanda orang yang benar-benar dia yakin, dia percaya tentang ayat-ayat Allah. Allah kata buktinya alladzina idza dzukkiru, hanyalah orang yang apabila dia diberikan peringatan dengan ayat-ayat itu. Peringatan di sini sama ada perkara-perkara itu telah pun kita ketahui, tetapi kita diingatkan kembali. Ataupun perkara-perkara yang kita tak tahu, tetapi Al-Quran mengingatkan kita semua. Macam kita duk baca tiap pagi tu, maksudnya kita memenuhi Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai apa? Az-zikr, iaitu sebagai peringatan. Mereka ni apabila mereka dengar ayat-ayat Allah yang dijadikan sebagai peringatan itu, mereka kharru, mereka segera turun daripada atas ke bawah sujada, iaitu mereka segera bersujud. Okey. Kemudian Allah kata bukan sekadar sujud, mereka wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka ini bertasbih dengan memuji Rabb mereka, iaitu Tuhan mereka. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata wahum la yastakbirun, mereka itu tidak pula sombong. Ayat ini jika kita fahami, ciri yang pertama adalah ciri manusia yang dia tunduk, dia terima, dia benarkan. Ayat-ayat ni yang dia dengar tu memang adalah ayat-ayat daripada Allah. So tanda dia tunduk, dia terima, dia yakin adalah dia sujud. Kemudian dalam masa yang sama, dalam sujudnya itu dia mensucikan Allah daripada segala kekurangan yang ada pada Allah, iaitu melalui ucapan tasbih. Dalam masa yang sama mereka memuji Allah kerana mereka memperakui tentang kesempurnaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ada saya lampirkan tafsiran yang dibuat oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Kita boleh baca apa maksud, apa tujuan mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya. Kita pernah ulas sebelum ini. Kalau kita masih ingat, dalam surah Yasin kita jumpa ada dua tempat Allah menyebutkan tentang Allah sendiri yang mensucikan dirinya, iaitu Allah bertasbih. Dan telah pun kita jelaskan apakah bentuk-bentuk tasbih yang boleh kita baca. Dan kalau kita baca sekali lagi pada pagi ini, kenapa mereka bertasbih, kenapa mereka memuji Allah, maknanya mereka nak mensucikan Allah dari segala perkara yang tidak layak disandang, dikatakan kepada Allah. Antaranya Allah ni tidak ada sebarang sifat lemah,
Allah ni tidak ada sebarang sifat tidak mampu. Dan apabila kita baca konteks ayat ini, terutama Allah Ta'ala ini dia jauh daripada sifat tidak mampu untuk menjadikan hari kebangkitan. Kenapa mereka bertahmid juga? Kenapa mereka tetap memuji Tuhan? Kerana mereka takut akan azabnya. Dalam masa yang sama, mereka memuji-muji Allah ni adalah ungkapan rasa syukur di atas petunjuk dan bimbingan dari Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ucapan ketika sujud yang tuan-tuan, kalau sujud sajadah ataupun tuan-tuan sujud tilawah, kalau tuan-tuan nak sujud tilawah tadi, cara yang paling mudah, baca seperti mana yang kita baca ketika kita sujud. Itu di antaranya. Kalau nak baca panjang lagi, boleh lihat bacaan dia. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok pada nota muka surat yang ke-10, waktu kita belajar dulu pengenalan surah Sajadah, tetap jumpa dekat muka surat nombor 10 tu, tetap akan jumpa bacaan zikir bagi sujud sajadah ataupun tilawah. Itu yang panjang lah. Tapi kalau tuan-tuan tak hafal, boleh baca saja seperti mana kita sujud, bacaan dalam sujud tu, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tu yang ada tasbih dengan memuji Allah. Jadi apa yang Dr. Wahbah ulas ni, itulah sebenarnya antara erti. Kenapa kita kalau kita sujud, kita baca Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kenapa kita bertasbih Allah yang Maha Tinggi, hebat kekuasaannya, kedudukannya? Kita boleh ambil apa yang diulas oleh Dr. Wahbah. Dalam masa yang sama, kenapa kita kata Allah itu wa bihamdihi? Juga kita boleh ambil seperti mana ulasan Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir. Nanti tuan-tuan boleh rujuk kembali buku surat yang ke-10, bacaan sujud sajadah, ataupun kita kata kalau kita luas solat, kita baca sujud tilawah tu, Allahumma laka sajadtu. Tak ingat kan dia punya bacaan tu? Wabika amantu walaka aslamtu, sampailah pada hujungnya. Dan tuan-tuan, saya tidak mahu memanjangkan isu tentang sujud sajadah. Yang pasti sujud itu dia bukanlah satu kewajiban, tapi kalau kita mampu, lebih baik kita lakukan. Baik, kemudian mari kita lihat apa makna mereka itu tidak sombong. Dalam tafsir Al-Jalalain diulas bahawa mereka tidak sombong tu maknanya mereka tidak enggan untuk beriman, dan mereka tidak enggan untuk melakukan ketaatan. Itu tanda orang yang dia selalu baca ayat Quran. Dia faham apa Allah kata, dia faham peringatan Allah, dia faham amaran dari Allah, maka mereka ini menjadi manusia yang tidak sombong. Tidak sombong ni maksudnya, kalau Allah perintahkan sesuatu dalam bentuk wajib, dia terima dengan bulat hati. Ada perkara-perkara yang Allah larang, walaupun tak sesuai dengan hawa nafsu dia, tetapi dia tahu ini ayat Allah ni, Allah yang minta, Allah yang suruh, maka dia tinggalkan. Kenapa? Kerana dia mempunyai sifat tidak sombong. Jadi ayat ini, apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, kita dapat pelajari di sini, sebelum saya masuk yang pertama ni, tuan-tuan boleh tak buat beberapa penambahan maklumat, beberapa penambahan pengajaran. Nombor satu, saya dah sebut nombor satu dah, tapi tuan-tuan buat penambahan ya.
Okey, daripada ayat ni sebenarnya apa yang kita dapat belajar? Di sini kita dituntut untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai peringatan. Itu nombor satu. Jadi kalau kita sebab kita ni manusia memang selalu lupa. Sebab itu konsep ayat Quran ni dia dalam bentuk diulang dan ulang. Jadi kalau kita nak dapatkan nasihat, peringatan, maka antara peringatan dan nasihat yang paling baik adalah dengan kita merujuk ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi kita kena ada usaha untuk fahamlah. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak tahu Allah pesan apa, Allah nak bagi nasihat apa, Allah nak ingatkan tentang apa? Maka kita perlu faham. Jadi kat nombor satu, kita jadikan Al-Quran itu sebagai peringatan untuk kita semua. Kemudian kita dapat belajar di sini keutamaan, kelebihan kita memperbanyakkan tasbih dan juga memperbanyakkan ucapan tahmid. Okey, nanti tuan-tuan rujuk kembali nota surah Yasin. Tuan-tuan tengok pada ayat yang terakhir surah Yasin, kita ada kongsikan bacaan ucapan tasbih dengan tahmid. Yang berikutnya kita dapat belajar di sini adalah disyariatkan untuk kita sujud ketika mana kita membaca ayat-ayat yang mengandungi sujud, tilawah ataupun ayat sajadah di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak tahu ada berapa tempat yang ada ayat yang menganjurkan kita untuk kita sujud tilawah tu, tuan-tuan kembali merujuk muka surat yang ke-10. Di dalam nota ada 15 surah yang ada tanda sujud tilawah. Pelajaran yang berikutnya kita dapat belajar di sini, Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala memperakui, mengangkat bagi mana-mana manusia yang dia tidak sombong kepada ayat-ayat Allah. Maknanya orang yang tak sombong, maknanya orang yang merendah diri dia kepada Allah. Hatinya, lidahnya, dan dia buktikan dia merendah diri kepada Allah juga dengan amal perbuatannya. Dalam masa yang sama, ayat itu sebenarnya secara tak langsung Allah mencela bagi siapa-siapa manusia yang melakukan perbuatan sombong. Okay, jelas tuan-tuan perempuan keterangan ayat yang ke-15. Okay, jadi mari kita pergi kepada ayat yang ke-16. Sedikit sebanyak kita dapat jawapan kenapa setiap pagi Jumaat ketika mana kita membaca, Nabi suruh kita membaca surah Sajadah dan Al-Insan kalau kita mampu. Ya, baca surah Sajadah Insan ni bukanlah satu benda yang wajib. Bukan satu benda yang wajib. Tapi kalau kita mampu baca, mampu habiskan 30 ayat Sajadah, kita habiskan surah Insan, sangat-sangat baik. Kita dapat jawapan rupa-rupanya setiap pagi Jumaat Allah mengajak kita semua menjadi manusia yang apa? Menjadi manusia yang merendah diri kepada Allah, menjadi manusia yang tunduk kepada Allah, menjadi manusia yang dia nak ikut apa yang Allah perintahkan. Okey, jelas tuan-tuan perempuan? Maka tanda ketundukan itu ia ada pada sujud. Sebab tu siapa-siapa yang dia baca zikir yang Allahumma lakas sajadtu
wa bika amantu tu tuan hayati bacaan tu. Kenapa? Kerana kita memperakui tentang asal usul kita, Allah yang ciptakan kita, betul tak? Okey. Jadi kalau tanpa Allah, maka kita ini tidak ada erti apa-apa. Jadi tanda kita merendah diri, taat pada Allah, takut kepada Allah, maka ada pada sujud. Baik, ayat nombor 16 ni, mari sama-sama kita bacakan dulu ayat yang ke-16. Lepas tu kita lihat apakah sebenarnya yang Allah nak minta kita buktikan lagi. Kalau kamu benar-benar beriman pada ayat-ayat Allah, apa lagi yang kita boleh tunjukkan? Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ayat ini yang ke-16 ini Allah menyebutkan lagi beberapa ciri-ciri lain bagi membuktikan kita ini benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Seolah-olah ayat yang ke-16 ini juga merupakan perincian kepada manusia-manusia yang tidak sombong kepada Allah. Apa dia? Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Okey. Apa maksud lambung mereka jauh daripada tempat tidur? Tuan-tuan kena baca. Dalam nota itu ada saya lampirkan tafsiran Ibnu Katsir. Sebab waktu kita dah sampai kepada 22 minit, tak apa, saya sambung sikit lagi. Tak perlu kita terkejar-kejar, boleh ambil sikit lagi waktu. Kemudian maksud ayat lambung mereka tu maksudnya apa? Kalau kita merujuk kata para tabi'in, maksudnya adalah mereka bangun mengerjakan salat malam. Nanti saya akan berikan nota tambahan tentang kelebihan salat malam. Sangat, siapa yang biasa solat malam, dia akan dapat sesuatu yang sangat ajaib dalam hidup dia. Okey. Saya tunjukkan nota dia. Nanti saya akan beri pada tuan nota tambahan. Saya tak tahu boleh keluar atau tak boleh keluar. Sekejap. Ini nota dia. Nanti saya akan beri pada tuan-tuan dan perempuan nota untuk kelebihan solat malam. Ya, cuma saya minta maaf, saya tak masukkan nota ni di dalam nota surah Sajadah. Sebab waktu tu saya duduk berfikir, perlu ke bagi ke perlu tak bagi. Lepas duk baca semula rasa, ya Allah, nyesal pula tak bagi. Tapi tak apa, saya akan bagi kembali pada minggu depan, ya, insya-Allah. Tuan-tuan baca kelebihan-kelebihan ni, dan kalau boleh kita cubalah untuk amalkan, dan tuan-tuan akan dapat sesuatu kelainan cara hidup kita daripada kita bangun daripada solat malam. Okey. Kemudian sikit lagi ringkas saja, tapi nanti saya akan ulang balik keterangan ayat ni pada kuliah akan datang. Dalam masa yang sama, mereka ni bila bangun malam, mereka berdoa kepada Allah dengan dua perasaan. Pertama, mereka doa beribadat kepada Allah dalam rasa khaufa. Mereka takut.
Yang kedua, wa tama'a, dalam masa yang sama mereka berdoa, beribadat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya. Seorang beriman ni dia berada di antara dua perasaan. Dia takut kepada Allah, takut dosa-dosa yang dia buat, takut neraka Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia mengharapkan belas kasihan dari Allah. Dalam masa yang sama dia minta kepada Allah supaya Allah ampunkanlah dosa dia, berilah dia masuk syurga kepada dia. Tuan-tuan nak dapat dua perasaan ni, sebenarnya tuan-tuan boleh dapat dua ini kalau kita bangun mengerjakan solat malam. Dia senang nak dapat dua ni, iaitu takut dan harap. Dalam masa yang sama, manusia ni dia bukan sekadar dia solat malam je, tetapi dia juga mengambil berat masyarakat di sekelilingnya ni, iaitu dia buat apa? Dia menafkahkan sebahagian apa yang kami berikan kepada mereka. Nanti saya akan bagikan nota tambahan tajuk tentang kelebihan sedekah. Nanti saya lampirkan dengan tajuk kelebihan solat malam. Sedekah ni pun ada banyak kelebihannya. Nanti kita akan pelajari, insya-Allah. Nanti saya akan bagi nota tu. Jadi inilah maklumat ringkas untuk pengisian pada pagi ni. InsyaAllah minggu depan hari Isnin, insyaAllah kita akan perincikan lagi kenapa Allah sebut dua amal ni, solat malam dengan sedekah. Nanti kita akan ulas insyaAllah pada minggu hadapan. Jadi moga-moga pagi ini iman kita semakin bertambah, rasa takut kita kepada kebesaran Allah, keagungan Allah itu semakin membuak-buak, dan marilah kita sama-sama menunaikan segala perintah dari Allah. Kita juga berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kerana apa? Kerana itu adalah bukti kita menerima peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan manusia yang telah beriman, wa amilus solihat, dan juga manusia yang telah melakukan amal-amal yang soleh. Dalam masa yang sama mereka berpesan-pesan kepada kebenaran, dan mereka juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.